Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Baiklah pelajar, rujuk kepada modul MPSM Johor yang kedua pada tahun 2020. Modul 2, ulang kaji kecemerlangan berfokus SPM 2020. Dan kita akan terus lihat soalan 1 pada modul ni. Ini adalah soalan bahagian A yang membawa kepada 10 markah. Soalan wajib yang kita perlu jawab dalam soalan 1. Soalan bertanyakan andaian. Ini adalah tajuk tingkatan 4. Andaian prinsip dan batasan dalam perakaunan yang diamalkan bagi situasi di bawah. Soalan memberikan situasi insurans prabayar dan faedah belum terima diambil kira untuk menentukan keuntungan bagi sesuatu tempoh perakaunan. So kalau kamu lihat perkataan insurans dengan faedah belum terima, ini adalah belanja dan juga hasil. Bila dia sebut tentang belanja dan juga hasil, maka jawapan bagi andaian prinsip dan batasan, pengiktirafan, hasil dan belanja. Dalam SPM, kamu boleh terus tulis 1A1. Pengiktirafan, hasil dan belanja. 2. Gini, tulis terus jawapan dia. Tak perlu lukis balik kotak-kotak ni. Sebab saya pernah jumpa lah ada pelajar lukis balik kotak-kotak ni. Jadi kamu sebenarnya boleh jimatkan masa. Terus direct apa jawapan kamu, pastikan numbering kamu betul. Yang kedua, perniagaan mempunyai pilihan sama ada untuk membuka cawangan baru ataupun membesarkan kedai. Maksudnya dia ada duit banyak tapi dia tak tahu sama ada dia nak buka branch baru, cawangan baru, ataupun dia nak cukup sekadar dia nak renovate kedai dia berdasarkan duit yang dia ada. Jadi dalam soalan ini dia kena membuat pilihan, dia kena buat pengiraan manakah yang lebih sesuai untuk dia gunakan duit tersebut, manakah lebih menguntungkan diri dia, manakah yang lebih memberikan faedah kepada diri dia. Jadi tajuk untuk andaian prinsip dan batasan bagi soalan situasi seperti ini, nama dia adalah kos manfaat. Kos manfaat. Maksud kos manfaat, kos adalah belanja, penggunaan duit dia, manfaat adalah faedah. Maksudnya perbelanjaan manakah yang memberikan faedah kepada perniagaan dia. Ini adalah jawapan yang sesuai untuk soalan 1A, andaian prinsip dan batasan soalan seperti ini. So kalau kamu lihatlah pada soalan-soalan koleksi-koleksi yang ada, kalau kamu ada buku, yang ini suka dia tanya dalam kertas 1 objektif dan dia akan tanya juga dalam soalan kertas 2 seperti macam ni lah dia akan tanya. Next, bahagian yang kedua iaitu B. Lengkapkan jadual berikut. Yang ini kamu kena tahu apakah maksud kontra. Kontra di sini maksudnya yang boleh mengurangkan nilai. Mengurangkan nilai. Maksud mengurangkan nilai, contohlah pulangan keluar ni, maksud dia adalah pulangan belian. Pulangan belian akan mengurangkan apa? Pulangan belian akan mengurangkan belian. Jadi kalau kita buat APUR kan, belian tolak pulangan belian. Jadi kalau tajuk dia, akaun dia adalah belian, so apakah kontra bagi belian? Kontra bagi belian adalah pulangan belian ataupun nama lain ni pulangan keluar. Manakala bagi akaun belum terima, kamu rasa apa jawapan yang menolak, yang boleh mengurangkan nilai dia? Siapa boleh jawab yang ni? Kalau akaun belum terima, tolak dia apa? Peruntukan hutang ragu. Betul. Peruntukan hutang ragu. Tulis penuh jangan tulis PHR. Jawapan dia peruntukan hutang ragu. Lain-lain. Lain-lain. Kalau jual, dia punya kontra adalah pulangan jualan. Kalau belian, kontra dia adalah pulangan belian. Kalau ABT, kontra dia adalah PHR. Kalau kenderaan, dia punya kontra adalah susut nilai
terkumpul kenderaan. Kalau lengkapan, dia punya kontra adalah susut nilai terkumpul lengkapan. Kalau premis, susut nilai dia punya tu adalah susut nilai terkumpul premis. Tapi kalau dia tak sebut barang apa, dia sebut aset bukan semasa. Premis, lengkapan, kenderaan ni semua adalah kategori di dalam aset bukan semasa. Okay, kalau dia hanya sebut aset bukan semasa, dia tak detailkan macam premis dengan lengkapan ni. So jawapan dia adalah susut nilai terkumpul. Okay, jawapan adalah susut nilai terkumpul. Dan ada satu lagi kontra, iaitu modal. Kontra bagi modal adalah ambilan. Saya conteng-conteng ni, saya harap kamu catatlah kat mana-mana supaya automatik kita ulang kaji. Jualan, belian, kepada pulangan belian, akaun belum terima kepada PHR, modal kepada ambilan dan semua yang aset bukan semasa ni kepada susut nilai terkumpul. Kalau dia detail lengkapan, maknanya kamu tulis susut nilai terkumpul lengkapan. Okay, seperti macam ni lah. Seterusnya, kita akan tengok bahagian C. Okay, bahagian C, dia sebut tentang kesilapan. Jadi, ini adalah pembetulan kesilapan. Dia kata buat dalam jurnal am. Bila sebut buat dalam jurnal am, kamu tak semestinya buat kotak jurnal am. Kamu tak payah buat format, tapi kamu tulis yang atas debit dan jarakkanlah. Okay, kamu akan jarakkan. Kamu tulis apa di sini, nilainya di sini. Kamu tulis apa di sini, kamu nilainya di sini. Kamu akan buat penjarakan lah. Jadi pada soalan ini, kata dia penerimaan cek 1,500. Kemudian kalau kamu lihat, dia tersalah debit ke dalam Syahputra ni. Kalau kita terima cek, duit bank kena debit. Bank kena debit. Tapi dia kata dia masuk kat kredit dalam akaun bank. Okay. Bank ni dia letak dekat kredit. Kenapa dia tak kat kredit? Dah salah. Kemudian Syahputra ni sepatutnya kredit tapi dia letak debit. Okay. Sepatutnya Syahputra kredit tapi letak kat debit. Dah salah. Okay. Bila nak buat pembetulan, angka di sini pelajar kena tahu ini kebat. Di mana bila dia tersalah yang debit dekat kredit, yang kredit dekat debit, kamu kena doublekan angka dia. Jadi dia akan jadi bank 3,000, Syahputra 3,000. Kedai Syahputra 3,000. So bila saya jarakkan macam ni, ni ada kosong kan, ada jarak kan. Maksudnya ini adalah debit lah. Ini adalah bahagian debit. Yang ini adalah bahagian kredit. Sebab dalam jurnal kan format kita memang ada jarak. Jadi kamu tak perlulah nak buang masa lukis kotak-kotak untuk jurnal am tu, tak. Cukuplah kamu tulis seperti ini. Okay, kamu akan buat bank 3,000, kedai Syahputra 3,000. Tengok macam ni je orang dah tahu dah ini adalah jurnal am. Okay, penanda dia akan tahulah. Automatik dia tahulah yang kamu tulis ni adalah jurnal am. Jangan kamu tulis debit bank, kredit kedai Syahputra. Macam ni salah. Ini kamu hanya menyatakan, bukan jurnal am. Okey. Sebab kata keterangan tak diperlukan, maka tak perlu buat keterangan. D. Berikut adalah maklumat nisbah kewangan bagi firma Rafiq Ruhaizat. Apakah jenis nisbah ni? Nisbah semasa, dia dapat angka macam ni. Bila disebut semasa, kita tahulah bahawa dia adalah aset semasa bahagi dengan liability semasa. Dan ini berada di dalam bahagian nisbah kecairan. Okey. Kecairan. Kamu tengok pada skema jawapan ada pada skema jawapan, so kamu tahulah nisbah kecairan. Okey, yang kedua soalannya adalah berikan tafsiran maklumat. Tafsiran.
Maknanya bila kamu bahagi ni aset semasa 3, maknanya aset kita ada 3, liability semasa ada 1. Jadi bila dia huraikan, dia akan jadi seperti ini. Nama kedai kita akan tulis dulu. Mempunyai, kamu boleh tulislah ayat macam ni. Firma Rafiq Ruhaizat mempunyai aset semasa sebanyak RM3 untuk menjelaskan RM1 liability semasanya. Dan akhir sekali, soalan berkaitan dengan titik pulang modal. Titik pulang modal, kamu kena tahu nilai titik pulang modal ni adalah nilai yang akan, bila kita hasilkan barang, kita akan dapat kembali wang yang kita dah laburkan. Tapi disebabkan dia nak dalam bentuk unit, so kita kena kira nilai dalam bentuk unit. Formula TPM adalah kos tetap bahagi margin caruman seunit. Kos tetap ni apa? Kos tetap ni dengan kos berubah ni, dia adalah dua perkara yang berbeza. Kos tetap adalah nilai yang tetap, yang mesti dibayar setiap bulan berdasarkan kilang. Tapi kos berubah adalah nilai ke atas satu-satu barang. Dalam soalan ni, dia kata kos berubah dah beri 180. Manakala kos tetap adalah nilai kilang yang kita kena bayar monthly, bulanan. So kita nampaklah ni dia kata sewa kilang, insurans kilang. So kedua-dua ini adalah berkaitan dengan kos tetap yang memang kita kena bayar setiap bulan. Kedai tu cuti PKP ke tak ke, tetap kena bayar sewa dia, tetap kena bayar insurans kilang. So kos tetap adalah 6,200. Manakala margin caruman seunit MCS maksudnya untung untuk setiap barang. So di sini harga jual 280, kos barang berubah itu adalah 180. Jadi untung kita adalah RM100. Kita tolakkan saja. Okay, so kita bahagilah 6,200 bahagi 100, kita akan dapat 62 unit. Dan kita akan lihatlah dia punya format jawapan dia. Simple saja seperti ini. Janji kamu kena fahamlah MCS tu apa, kos tetap tu apa, kos berubah tu apa, kamu kena tahu. Sebab dia nak dalam unit kan. So kita bahagi terus saja. Simple seperti ini.